Selepas proses penamaan calon pada 12 September lalu diikuti tempoh berkempen 14 hari serta pengundian awal pada 22 September, rakyat Sabah telah keluar menunaikan tanggungjawab bagi memilih kepimpinan kerajaan negeri hari ini. Seramai 1.08 juta pengundi biasa layak mengundi hari ini serta 14,935 orang telah mengundi secara pos. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Muhammad Dihya Sahlan yang sudah bersedia di RTM Kota Kinabalu. Silakan Dihya. Ya Fatil, Haizal, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Proses pengundian PRU DUN Sabah berjalan lancar tanpa insiden di luar jangkaan. Ketika ini berlangsung proses pengiraan dan penjumlahan undi di pusat-pusat penjumlahan rasmi undi PPRU yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita terus ke Bilik Gerakan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Kota Kinabalu bersama Faisal Jamal. Teruskan Faisal dengan perinciannya. Saya masih lagi berada di pusat media Suruhanjaya Pilihan Raya di Wisma Persekutuan di Kota Kinabalu ini bersama-sama dengan petugas-petugas media lain bagi menantikan keputusan rasmi dan terkini 73 kerusi yang bertandingkan. Dan kabarnya keputusan hanya akan diumumkan oleh SPR pada jam 10 malam nanti selewat-lewatnya. Namun mungkin saya boleh kongsikan beberapa maklumat, antaranya peratusan pengundi yang keluar mengundi pada setakat sebelum waktu mengundi ditutup petang tadi adalah sebanyak 58% daripada 1,88,711 pengundi berdaftar di Sabah ini. Dan berbeza pada PRU 14 2018 yang lalu. Pertandingan kali ini boleh dikatakan sengit apabila berlaku penambahan 13 kerusi DUN baharu menjadikan keseluruhan 73 kerusi yang dipertandingkan dengan 447 calon dan juga 15 buah parti politik bertanding pada kali ini. 37 kerusi diperlukan bagi parti-parti bertanding untuk membentuk kerajaan negeri baharu menerusi kemenangan majoriti mudah. Baiklah, seketika itu saja daripada pusat media SPR di Kota Kinabalu ini. Teruskan bersama RTM untuk kami kongsikan masa ke masa dan juga perkembangan terkini keputusan PRU DUN Sabah pada kali ke-16 kali ini. Kita kembali ke studio TV HD RTM Kota Kinabalu. Baik, terima kasih Faisal. Seterusnya kita ke pusat penjumlahan rasmi undi PPRU Dewan Seri Sulaman bagi mengetahui situasi semasa proses penjumlahan undi bagi DUN N12 Sulaman. Silakan Sarifah Munazra Sarip. Baik dia, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk mengikuti keputusan terkini di N12 Sulaman Tuaran ini, apa kata kita terus sahaja melihat skrin putih di belakang yang mana setakat ini sudah pun 12 peti undi yang telah sampai dan setakat ini calon Datuk Seri Panglima Haji Ji bin Haji Nur dari Perikatan Nasional mendahului dengan jumlah undi 2,499, manakala calon Datuk Ali Asgar bin Basri Parti Warisan Sabah Warisan 1,160 dan calon Rekan bin Husin Parti Cinta Sabah dengan jumlah undi 689 dan setakat ini majoriti 1,339 berpihak kepada calon Datuk Seri Panglima Haji Ji bin Haji Nur Perikatan Nasional. Baik saudara, kalau kita imbas kembali pilihan raya umum pada tahun pilihan raya ke-14, maafkan saya, setakat ini majoriti penyandang utama di DUN N12 Sulaman Tuaran ini iaitu Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nur, jumlah undi pada waktu itu ialah 12,966, memenangi dengan majoriti 7,774. Jadi setakat ini baru 8 peti undi yang telah sampai di Dewan Seri Sulaman Tuaran ini. Adakah sejarah ini akan berulang kembali? Masih terlalu awal untuk kita nyatakan. Apapun terus bersama dengan kami, kita akan bawakan dari semasa ke semasa keputusan
Pengundian Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah untuk DUN N12 Sulaman Tuaran. Kembali semula bersama dengan Dia di studio. Silakan Dia. Baik, terima kasih Sarifah dengan laporannya. Proses penjumlahan undi Dewan Undangan Negeri N49 Labuk sedang berlangsung ketika ini membabitkan 22 saluran mengundi daripada 8 pusat daerah mengundi. Saleh Jekri di Dewan Serbaguna Beluran, silakan Saleh dengan laporannya. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Sekarang ini saya berada di pusat penjumlahan rasmi undi PRU DUN Sabah ke-16 kawasan Dewan Undangan Negeri N49 Labuk. Proses pengiraan undi sedang rancak dijalankan ketika ini. Jadi untuk mengetahui perkembangan ataupun situasi semasa di pusat penjumlahan undi ini, kita bersama dengan Pegawai Pengurus Pilihan Raya N49 Labuk, Encik Nordin Darling. Jadi Encik Nordin, bagaimana agaknya proses pengiraan undi yang sedang berjalan ketika ini? Okey, terima kasih tuan. Buat masa ini proses sedang rancak dijalankan dan pada masa ini 11 saluran telah mengantar dan telah kita ketahui dia punya keputusan. Kita masih menunggu 11 lagi saluran yang sekarang ini sedang rancak dikira dan mungkin akan boleh disayapkan dalam tempoh 1 hingga 2 jam selepas ini. Dan kalau kita lihat dari segi pematuhan SOP dan segala ketenteraman awam dan begitu juga dengan pengundian begitu baik sekali lah, dengan dibantu dengan keadaan cuaca yang amat baik. So jadi pengundian begitu berjalan dengan begitu lancar sekali, tuan. Okey, mungkin dari segi jangkaan keputusan yang untuk diperolehi di bagi N49 Labuk ini bagaimana? InsyaAllah tuan, sekiranya sekarang ni pun saya lihat macam ada 2 hingga 3 saluran sudah yang menghantar. Jadi dijangkakan mungkin around lebih kurang jam 8 malam ini insyaAllah keputusan akan kita perolehi bagi N49 Labuk. Terima kasih. Okey, terima kasih. Untuk kawasan Dewan Undangan Negeri N49 Labuk ini, bagi PRU DUN Sabah ke-16 ini, seramai 8,952 yang layak mengundi di kawasan ini. Kembali bersama rakan di studio, silakan. Baik, terima kasih Saleh. Proses pengundian hari ini membabitkan 2,540 saluran di 741 pusat mengundi yang dibuka di semua 73 kursi DUN. Perjalanan pilihan raya dikendalikan 17,257 petugas. Norma baharu dan pematuhan prosedur operasi standard SOP adalah antara keutamaan yang ditekankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR serta Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Persiapan rapi itu bagi memastikan pengundian ini dijalankan dalam keadaan selamat dan terhindar penularan wabak COVID-19. Seramai 1,594 petugas kesihatan telah ditempatkan di pusat-pusat mengundi di seluruh negeri. Ia bagi memastikan protokol kesihatan dan keselamatan bagi proses pilihan raya itu berjalan lancar. Meskipun kita dikejutkan dengan kes beberapa pihak yang hadir membantu berkempen di Sabah telah dijangkiti COVID-19 apabila pulang ke Semenanjung selepas melakukan saringan kesihatan. Namun SPR dan KKM tidak lekang dalam memberikan nasihat agar pematuhan SOP diutamakan dalam segala urusan. Kalau risau tu risau juga, tapi kita tengok daripada SOP pihak SPR pun sangat memuaskan lah. Takutlah, tapi apa boleh buat, dipaksakan turun mengundi. Kerajaan pun saya tengok ada okey sikit. Jadi kami pun risau pun tidak berapa banyak. Pasal pun ini hari tetap mau datang juga mengundi. Pasal ini hari penting betul. Keseluruhannya dari aspek kesihatan, KKM dan SPR telah berjaya melaksanakan tugasan dengan cemerlang. Ini termasuk melakukan proses sanitasi bagi pusat-pusat penamaan calon tempoh hari serta pusat pengundian dan peralatan berkaitan. Turut disediakan kemah khas bagi pesakit bergejala. Malah pasukan kesihatan dan petugas SPR turut cekap dan pantas bertindak ketika menerima laporan salah seorang pengundi wanita di pusat mengundi SK Kampung Brunei di Membakut pengsan ketika sedang menunggu giliran untuk mengundi.
Segala usaha yang dilakukan KKM dan SPR ini sudah semestinya selain memastikan PRU Dun Sabah berjalan lancar, pada masa sama ia dapat meyakinkan pengundi untuk melaksanakan tanggungjawab dengan selamat. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia berkata proses mengundi sepanjang pilihan raya berjalan dengan lancar dan baik. Pihaknya dengan bantuan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela berjaya mengawal situasi di pusat-pusat daerah mengundi di seluruh negeri. Tiada sebarang aduan maupun permasalahan yang dilaporkan setakat ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali dalam sidang medianya di Ibu Pejabat Polis Daerah Papar berkata tinjauannya sekitar Beaufort dan Papar mendapati masyarakat yang keluar mengundi turut mematuhi prosedur operasi standard SOP. Untuk makluman semua, proses pengundian berjalan pada hari ini berjalan dengan lancar sekarang ini dan tiada ancaman keselamatan ataupun ketenteraman awam terpelihara dengan baiknya. Cuma sedikit ada traffic jam sikitlah because semua keluar pada hari untuk mengundi. Beliau turut memaklumkan pihaknya telah menerima sebanyak 193 laporan atas pelbagai kesalahan sepanjang kempen berlangsung sehingga semalam. Daripada jumlah itu, 58 kertas siasatan telah dibuka. Mengulas mengenai isu dua kerakyatan, Datuk Hazani menegaskan lebih 100 individu yang cuba pulang untuk mengundi dihalau keluar daripada memasuki perairan Sabah kemarin. Kesemua mereka disyaki memiliki dua kerakyatan. Datuk Hazani berkata individu ini menaiki 2 bot jongkong dan 2 bot laju. Bot-bot berkenaan dikesan cuba memasuki perairan negara melalui sempadan laut di Sandakan. Tapi kita terpaksa halang, bukan menafikan hak untuk dia mengundi, tapi kita terpaksa menghalang sebab dia balik ke sana pun tanpa melalui jalan yang sah dan nak masuk pun melalui bukan jalan yang sah. Jadi kita terpaksa menghalang untuk mengelakkan COVID-19. Sepatutnya dia orang ini masuk jalan yang sah kena ada pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Baru-baru ini, Datuk Hazani mendedahkan mempunyai maklumat mengenai kemasukan besar-besaran warga asing untuk membuat kekacauan dan hari pengundian hari ini. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Habibi Majinji menegaskan tiada insiden yang tidak diingini berlaku di sekitar Kota Kinabalu sepanjang proses pengundian PRU Dun Sabah. Orang ramai diingatkan supaya tidak mudah mempercayai khabar angin yang ditularkan di media sosial ataupun orang perseorangan. Itu saya nasihatkan sekiranya masyarakat dapat maklumat yang mengatakan ada perkumpulan, biar pihak polis yang keluarkan kenyataan, jangan terima maklumat yang tidak sahih dan sekiranya benar pun pihak polis dah bersedia untuk mengambil sebarang tindakan sekiranya ada berlaku kekacauan. Setakat ini kita tidak menerima apa-apa sebarang maklumat berlaku kekacauan. Jadi nasihat saya pada masyarakat. Baik, laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung khas PRU Dun Sabah ke-16. Tahniah kerana anda telah laksanakan tanggungjawab sebagai pengundi. Teruskan bersama RTM untuk mengikuti keputusan pilihan raya #BahUndi 2020. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Patuhi SOP yang ditetapkan. Kembali bersama Fatil dan Hazel di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Dia. Terima kasih untuk laporan itu. Perginya penyiar veteran